الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu dia dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan dia sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sidang hadirin solat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama sekali lagi dan berkali-kali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kata sekali ni sat lagi tak bersyukur dah. Bersyukur walaupun berkali-kali. Kenapa? Karena Allah beri dan pilih kita sebagai salah satu hamba-Nya yang boleh hadir di surau Al-Husna ini ataupun di rumah Allah ini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kira berapa penduduk di sini, berapa yang mai ke surau, memang kalau mai semua tuan-tuan tak muat surau ni. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5 berapa orang tadi, ada 2 saf. Inilah yang Allah pilih. Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan jalan kita, Allah mudahkan niat kita, Allah mudahkan cara kita, Allah beri kesihatan kepada kita sehingga kita dapat hadir. Banyak orang sihat tuan-tuan tapi tak boleh hadir. Bukan tak ada masa ni kita yang punya. Tuan-tuan kalau disuruh pilih tengok TV dengan pergi sembahyang, ada orang yang pilih tengok TV. Ada orang pilih tengok mau sembahyang. Siapa yang set? Yang set masa ni kita tuan-tuan. Kita sebenarnya yang buat masa ni. Baik. Kemudian selawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang boleh merubah watak seorang pengganas, watak seorang ataupun bekas seorang lanun. Rasulullah boleh mengubah menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebagaimana Rasulullah boleh mengubah
yang namanya Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan, kalau kita membaca riwayat hidup Abu Zar Al-Ghifari, dia adalah berasal daripada salah satu kampung yang disebut Al-Ghifar. Sebab tu dia disebut Abu Zar Al-Ghifari. Maknanya nisbah Ghifari ini kepada nama kampung dia. Ni kampung Lanun, tuan-tuan. Kampung Lanun. Mulai dari baby sampai orang besar jadi Lanun. Dia punya cerita kampung ni. Kampung Lanun. Kalau kita tengok Abu Zar Al-Ghifari ni punya badan kekar, tuan-tuan. Kalau tumbuk kita melingkup. Sebab dulu saya masa pergi haji, tuan-tuan, pernah juga bergaduh dengan orang Arab. Ustaz-ustaz gaduh juga. Nak buat macam mana? Kalau kita tak gaduh, pak kena terlentang kita, kan? Kita pun bergaduh. Tak boleh nak tampar, tuan-tuan. Tapi Allah bagi kuasa, saya melompat, saya tumbuk dia yang jatuh, bukan saya. Itu takdir Allah. Nak cerita bukan itulah. Nak cerita maknanya Abu Zar Al-Ghifari lagi besar daripada itu. Dia punya badan tegap dan sebagainya. Lanun takkan lanun kecil. Takkan lanun macam apek lawak. Tak mungkin. Kurus kering macam tu tak jadi. Takkan lanun badan macam Yasin. Tak jadi. Dia memang dia memang kalau lanun ni badan kena besar. Begitu. Kalau kita baca riwayat dia badan dia besar, tegap, baik. Dia boleh dirubah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga, tuan-tuan, dia mengatakan dalam satu perkataan dia, seandainya kamu letak pedang di atas leherku untuk kamu suruh saya meninggalkan agama Allah ini, dakwah Allah ini, aku tak akan tinggal kecuali engkau potong leherku, dah tak boleh bersuara dah. Itu baru aku tinggal. Tu, tuan-tuan. Begitu seorang bekas lanun, seorang bekas perompak, seorang bekas gangster. Saya tengok iklan di Astro, apa nama itu, Masturi ke apa, kahwin dengan Alung. Tengok iklan dia, rupanya dia bekas gangster kahwin dengan seorang apa Masturi tu. Dia drama dia pukul 10 ke apa tu. Ustaz tengok juga. Sebab kenapa? Kita nak tengok mana dia buat ni, macam mana dia boleh kelentong. Tak apalah, orang taubat. Ni lebih kurang macam itulah, dengan tato naga dia apa semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh merubah Abu Zar Al-Ghifari. Memang kalau kita lihat bagaimana dia bertaubat, dia nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, panjang cerita, tak jadilah kita baca kelas kita hari ni. Tak apa, kita nak ambil wasiat Rasulullah kepada Abu Zar Al-Ghifari. Anggaplah wasiat ini pun termasuk kita, walaupun kita bukan bekas gangster. Tapi ada beberapa wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar Al-Ghifari sangat baik. Yang pertama, apa pesanan ataupun apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak pesanan Rasulullah kepada Abu Zar Al-Ghifari. Pada suatu hari, Abu Zar Al-Ghifari bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke arah Jabal Uhud. Ketika itu baginda menyatakan, wahai Abu Zar Al-Ghifari, seandainya gunung Uhud ini berubah menjadi emas, kata baginda, kemudian gunung Uhud ini diberikan kepada saya, kata baginda, untuk saya menukarkan dengan apa yang saya sedang bawa sekarang ini, maka saya tidak akan meninggalkan apa yang saya bawa sekarang. Maknanya dakwah yang sedang Rasulullah bawa sekarang. Ini, tuan-tuan, satu bukit Uhud ataupun Jabal Uhud itu jadi emas semua, tukar, jangan berdakwah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan dakwahnya. Kita dapat mutu satu, tak sembahyang, tak payahlah. Kalau bagi mutu jangan sembahyang, okeylah, tak sembahyang pun tak apalah, dapat mutu. Kalau dapat kereta jangan pergi haji, tak pergi haji pun tak apalah, dapat kereta. Tu orang sana lah, orang sini tak ada, insya-Allah. Ini baik-baik. Nak cerita, ada yang sebelah Indonesia lagi teruk, tuan-tuan, dapat beras 2 kilo, dapat Indomie 3, dapat bihun 2, tukar agama.
Masya Allah. Ha? Nak buat macam mana tuan-tuan? Ha? Bihun boleh tukar akidah. Kalau saya tak mau. Bihun kita pergi tahlil pun dapat. Tapi selalu bihun boleh tukar akidah tuan-tuan. Kenapa? Lemah dia punya didikan agama daripada kecil. Sebab tu kita nak lihat apa yang baginda pesankan kepada Abu Zar, ataupun apa yang baginda wasiatkan kepada Abu Zar. Baik, banyak dia punya wasiat. Di antaranya adalah, ya Abu Zar, kata Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini kunci tuan-tuan. Pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada baginda, kepada Abu Zar adalah bertakwa kepada Allah. Kita tuan-tuan, tiap Jumaat tuan-tuan, khatib mengatakan ittaqillah, dan itu adalah rukun daripada khutbah Jumaat. Kalau tak sebut ittaqillah, tak jadi Jumaat kita. Alhamdulillah, selawat, ittaqillah, ayat, doa, itu dia rukun dia. Jadi jangan rukun-rukun khutbah pun kadang-kadang kita tak tahu ini ustaz dah baca ke belum. Jadi ini kenapa jangan sampai kita bertanya, apa ni ustaz ni tiap-tiap Jumaat dia baca ittaqillah. Itu rukun, tak baca tu jadi Jumaat. Sebab tu kena baca, kena sebut. Bertakwa, pesanan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini pesanan pertama yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abu Zar Al-Ghifari. Pesanan yang kedua, Rasulullah menyatakan, wahai Abu Zar, takwa ini adalah perhiasan hidupmu. Tuan-tuan, kita beli jam Rolex, kita beli emas gelang sampai tunjuk kat orang macam ni, macam Mami Jarum. Hang nak pergi mana? Dia tak tunjuk emas, tangan angkat, tanya mulut, kan? Begitulah perhiasan tuan-tuan. Takwa ini, kata baginda, ya Abu Zar, takwa ini adalah perhiasan hidupmu. Kalau kamu ada ketakwaan, maka kamu akan boleh menghiasi hidupmu. Maknanya tuan-tuan, kalau takwa di dalam hati ini cantik, muka orang tengok pun seronok tuan-tuan. Tapi kalau takwa kita buat-buat, orang tengok muka kita pun sakit. Tengok air muka pun tak ada. Kenapa? Karena ketakwaan yang ada di dalam hati lain. Baik. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, bacalah Quran. Bacalah Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Al-Quran ni syifa' kepada kita di hari akhirat. Mungkin saya dah sebutkan beberapa pada perjumpaan kita. Syifa' kepada kita yang pertama adalah syafaat dari baginda Rasulullah. Yang kedua, syafaat daripada anak yang meninggal masa kecil, umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelum dia balik. Ini syafaat kepada kita juga. Sebab kenapa? Dia nanti akan tanya kepada Allah, ya Allah, saya ni masih kecil tak jumpa mak ayah, mana dia? Kok-koklah kita sedang gedepung, kena pecah leher, pecah mata dalam neraka. Anak kita minta nak jumpa dengan ayah dia. Allah pun ambil, suruh pada malaikat, suruh angkat yang namanya Pulan dan Pulan. Sebab dia ada anak dia masa kecil meninggal, tak jumpa dengan mak ayah. Kok-koklah ringan sikit kita punya azab. Syafaat. Yang ketiga, sebab tu tuan-tuan jangan nangis-nangis sangat kalau anak kecil meninggal. Jangan sampai sampai kita Allah tak bagi aku anak. Jangan. Kita tak tahu tuan-tuan, itu syafaat kepada kita. Kalau tuan-tuan menangis melompat pun tuan-tuan tak boleh buat apa. Allah dah ambil kepunyaan dia, kita tak boleh buat apa. Cuma kita boleh, hanya satu yang kita boleh adalah menerima, kemudian mempelajari apa di sebalik yang Allah nak beri kepada kita. Sebab kita kadang-kadang tak sampai kita punya kita punya pemikiran, kita punya pemandangan, kita punya cara fikir tak sampai apa yang Allah nak yang terbaik buat kita. Baik. Kemudian apa orang berpuasa? Puasa, Al-Quran, anak yang meninggal masa kecil, syafaat daripada baginda Rasulullah. Ini adalah ada beberapa syafaat yang boleh kita dapat di akhirat. Baik. Kemudian pesanan daripada Abu Zar Al-Ghifari, ada pesanan daripada baginda Rasulullah kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, perbanyaklah zikir.
Zikir ni pun jadi kita sambil-sambil duduk, sambil-sambil bersembang, sambil-sambil makan, perbanyak zikir. Baik di dalam hati, tak apa, baik sekurang-kurangnya hati kita lembut untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dalam zikir ini yang baginda pesan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, dalam zikirmu kamu perbanyaklah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di antara pesanan ataupun wasiat baginda Rasulullah kepada Abu Zar. Baik. Kemudian pesanan lagi daripada baginda kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, perbanyaklah diam daripada berkata-kata yang tidak bermanfaat. Yang ni yang kita kena, tuan-tuan. Kita sehari bercakap, kalau kita ulang balik 80% cakap tak kena, 20% okey lagi. Okey lagi, tapi taklah 100% kena. Ataupun 50-50. Bahkan ada setiap hari kita menipu. Tanya ni kat mana ni? Dah sampai. Padahal pakai baju pun belum. Bos tanya, ni kat mana ni? Bos, saya on the way. Di mana? Atas jembatan. Contohlah pengurusi sini telefon ustaz kat mana? Saya atas jembatan. Ustaz dalam rumah lagi, tak turun lagi. Hidup kita, tuan-tuan, orang tak boleh tengok kita berada kat mana. Kita pun dengan phone jawab, saya berada atas jembatan. Padahal naik kereta pun belum. Apalah susahnya kalau kita kata saya masih ada di sini. Nak buat macam mana? Ataupun tak payah sebut, insya-Allah boleh sampai. Senang kan? Pukul berapa dah sampai? Insya-Allah boleh sampai pukul 8. Kalau kita janji pukul 8 lah. Ini ada kat mana? Tak apa, insya-Allah sampai pukul 8. Senang, tuan-tuan. Tapi kita memang sudah lidah kita on the way, atas ini atas itu. Itulah. Baik. Ini kata baginda kepada Abu Zar, pesanan, perbanyaklah diam kecuali berkata-kata yang baik. Baik. Kemudian di antara pesanan Abu Zar, Rasulullah lagi kepada Abu Zar Al-Ghifari, cintailah orang miskin dan sayangilah fakir dan miskin. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita tengok orang miskin ni seolah-olah macam dia nak meminta kepada kita. Tengok saja miskin, jumpa dia, ni nak pinjam duit ni. Ni nak pinjam motor ni. Ni nak minta beras ni 1 kilo. Ni nak minta gula ni. Ni nak minta baju. Coba kalau kita fikir, ini nak bagi pahala kepada saya. Dia nak minta baju, saya bagi, dapat pahala. Coba kita balik cara kita berfikir. Ni datang orang miskin, dia nak minta duit. Maknanya dia nak bagi pahala kepada saya. Kita robah sikit-sikit, tuan-tuan, cara kita berfikir. InsyaAllah kita tidak menganggap orang miskin ataupun orang peminta itu sebagai penyusah ataupun sebagai bebanan kepada kita. Coba kalau kaya semua, tuan-tuan, tak ada pakai miskin, kita nak bagi zakat kat siapa? Habislah pahala zakat kita nak bagi sedekah kat siapa? Semua orang kaya, semua naik Mercedes. Coba bayangkan semua naik Mercedes, tuan-tuan, semua makan sate semua. Terus kita nak bagi kat siapa sedekah ni? Anggap kita robah cara fikir kita, jangan anggap dia sebagai masalah, tapi anggap dia sebagai pembawa pahala kepada kita. Baik. Kemudian kata baginda, ketahuilah wahai Abu Zar, orang-orang miskin dan fakir ini dia mempunyai satu kedudukan yang baik di sisi Allah nanti. Maknanya dia punya satu derajat apabila dia taat dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pesanan baginda tadi kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, lihatlah ke bawah dalam masalah duniamu. Kalau dalam masalah dunia, kata baginda, tengoklah ke bawah, jangan tengok ke atas. Kalau kita tengok ke atas, tuan-tuan, sampai bila pun kita tidak pernah puas. Tetapi kalau kita tengok ke bawah, insya-Allah pertama boleh memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Kalau kita tengok ke atas, sakit, tuan-tuan. Kita tak ada kaki, tengok ada orang boleh lari. Allah, mak dia boleh lari, saya tak ada kaki. Sakit, tuan. Kita stres. Allah, mak dia boleh bawa motor. Allah, mak dia boleh boleh mak rempit lah apa semua. Dia ada kaki. Tapi kalau kita tengok, alhamdulillah ada kaki. Jiran sebelah tangan dengan kaki kena potong, kencing manis. Kan senang.
Yang potong kena potong tangan dengan kaki. Alhamdulillah, tangan dengan kaki kena potong. Jiran sebelah koma, tak sedar terus dalam hospital. Ya? Kemudian yang orang koma ni dalam hati dia, alhamdulillah saya koma tak boleh cakap. Sebelah tadi saja dah baru meninggal. Tak boleh buat apa dah. Nak taubat tak boleh dah, nak berzikir tak boleh dah, nak buat apa-apa pun tak boleh dah. Begitu. Kalau kita hidup tengok ke bawah dalam pasar dunia, kita senang. Jiran kita beli kereta mewah, alhamdulillah, kita bersyukur dia beli. Kita tidak merasa susah. Baik. Kemudian ni banyak pesanan dia, tak apa, nanti kita tengok dalam 2 minit lagi ya. Pesanan lagi, janganlah kamu memutuskan tali silaturahim, kata baginda. Kita tuan-tuan, kita memang kita sedar kita banyak kesilapan dengan jiran kita, dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik kita, kadang-kadang terlepas kata dan sebagainya. Kita pun putuskan hubungan silaturahim terhadap saudara-saudara kita, adik-beradik, jiran kita dan sebagainya. Baik. Banyak lagi tuan-tuan, kalau saya nak baca semua pesanan daripada baginda Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, mungkin tak cukup lah, tak ada kita baca ni. Tak apa, insyaAllah kalau ada masa dan peluang, insyaAllah kita akan berikan lagi wasiat-wasiat baginda kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Baik. Cuman saya satu nak ingatkan tuan-tuan, di antara pesanan yang paling penting adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ciri-ciri takwa yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran, pertama di dalam surat Al-Baqarah, banyak kalau kita cari banyak, ada dekat 10 ke 12 tempat yang Allah rakamkan tentang ciri-ciri orang takwa. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin, orang bertakwa. Apa orang bertakwa? Orang bertakwa ni tidak pernah ragu-ragu terhadap Al-Quran, tuan-tuan. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Kalau dia ragu terhadap Al-Quran, ini hukum Allah betul ke tak betul, maka ciri-ciri takwa dia sudah tak ada. Satu. Yang kedua, sebagaimana ayat saya bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Orang yang mempunyai ciri-ciri takwa, dia kalau buat salah terus minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila maghfirah, berlomba-lomba mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang 134, alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang menafkahkan ataupun menginfakkan harta dia dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Susah pun sedekah, tuan-tuan. Tak boleh RM1, 50 sen. Tak boleh 50 sen. Kalau tuan-tuan, saya tanya, tuan-tuan pergi ke surau setahun sekali bubuh RM50 dengan bubuh 50 sen satu hari, senang yang mana? Pasti senang yang 50 sen. Ikhlas yang mana? Ikhlas yang 50 sen. Tuan-tuan kalau bubuh 50 sen, tuan-tuan tak ingat berapa dah bubuh. Tapi kalau bubuh RM50, tanggal sekian, bulan ni, tarikh ini, tahun ni, RM50. Surau Al-Husna. Ingat. RM50 atau RM100 atau RM200, ingat. Tapi kalau bubuh sehari RM1, 50 sen, 50 sen, kita tak ingat. Dan inilah sebenarnya yang akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian di antara lagi ciri-ciri takwa adalah wal qadhiminal ghaib, orang-orang yang boleh menahan amarah ketika dia nak marah. Dia boleh tahan marah dia boleh redakan marah dia. Ini adalah di antara ciri-ciri orang takwa. Baik tuan-tuan, hari ini saya tak dan nak putus teks banyak tadi, kebetulan entah macam mana putus teks sedikit saja, tak apalah. Yang dapat, yang tak dapat insya-Allah pada perjumpaan kita yang akan datang kita akan bagikan putus teks ni ya. Baik. Perjumpaan kita pada yang bulan yang lepas, kita sudah menyelesaikan rukun qauli yang kedua. Betul ya? Rukun qauli yang kedua. Betul kan? Rukun qauli yang pertama, rukun qauli yang kedua. Okey, kita ulang sikit. Rukun qauli yang pertama takbir. Rukun qauli yang kedua adalah membaca Al-Fatihah, dan kita sudah ceritakan di mana kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Fatihah. Baik. Kemudian rukun qauli yang ketiga iaitu membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu adalah termasuk daripada rukun qauli.
Saya kena ingatkan satu lagi perkara. Saya dapat SMS, dapat satu SMS daripada kawan. Dia kata tidak sah kalau orang tidak membaca Fatihah secara didengar ke telinga. Jadi kalau dia baca Alhamdulillahirabbil, kena dengar telinga. Betul, ini pandangan yang terbaik. Tetapi ada pandangan yang paling rendah adalah sekurang-kurangnya ada menggerakkan mulut dalam kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pergerakan mulut. Tapi kalau terus tak ada, itu sudah confirm tak sah. Tak ada pendapat yang kata mulut tak bergerak sah Fatihah secara qauli. Ni jangan nanti Ustaz kata, Ustaz Rahmat kata bergerak-gerak sudahlah. Bukan. Kalau kita nak sempurna, boleh kita dengar sampai ke telinga, tapi jangan sampai mengganggu jiran. Jangan jiran kita dia ikut bacaan kita Alhamdulillahirabbil alamin, dia pun Alhamdulillahirabbil alamin. Itu teruklah sayang kawan di tepi. Apalagi orang di tepi kita orang was-was pula. Dia tak berapa kuat lagi dia punya ni, sayang. Jadi itu pendapat yang paling sempurna. Maknanya kita baca boleh kita dengar. Itu yang sempurna. Tapi sekurang-kurangnya bacaan qauli itu sekurang-kurangnya kena ada pergerakan mulut. Sekurang-kurangnya. Maknanya kalau baca Fatihah tak jadi. Maknanya dia tak lagi membaca Fatihah secara qauli, kemudian pada rukun qauli kita yang pertama iaitu takbir. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita takbir itu kenalah bagi betul sikit. Walaupun memang kita kadang-kadang sudah biasa dengan takbir tu, tapi kita sebutlah hamas dia, kita kena buat juga. Allahu akbar itu sebut huruf kaf sebab dia termasuk daripada salah satu huruf hamas. Dia kena sebut Allahu akbar. Kena ada. Jangan sampai Allahu akbar. Tidak ada sifat daripada huruf hamas pada huruf akbar. Kemudian kalau kita takbir itu jangan melebihi 14 harakat. Allah, sempat bersilat lagi, lebih 14 harakat. Itu tak jadi dia punya takbir. Jangan lebih. Kalau tak sampai 14 harakat pun gedebum terus bagi. Janji 3 sajalah dalam niat yang kena aja. Qasdun, ta'arud dengan ta'yin. Qasad, usalli, fardu, dhuhri. Ini kena ada 3 ni. 4 rakaat makmumat itu sah kita punya sembahyang. Ini setakat sah sembahyang. Sah niat. Baik, itu nanti kita akan bahas masalah rukun qalbi. Baik. Kesalahan-kesalahan yang kita dapat di dalam tahiyat, tuan-tuan, saya susah juga nak cari. Sebab kenapa? Tidak ada orang baca tahiyat secara jihar. Ini yang masalah dia. Tak ada orang baca tahiyat secara jihar. Tak ada at-tahiyatul mubarakatus. Itu mudahlah kita nak perbaiki. Kita pun mudah nak tanda. Salah sini. Salah sini. Kalau Fatihah kita banyak dengar orang baca. Pergi highway dengar belakang, Masya Allah cantik dia baca. Pergi satu highway lagi, matilah kita ni. Wow, dia apa, shot dia pergi ke mana, scene dia pergi ke mana, ini dia pergi ke mana. Ni kita tahulah. Ni. Tapi tahiyat ni susah saya ustaz nak jelaskan di mana. Baik, tetapi kemungkinan ini yang tahu tuan-tuan lah, sebab tuan-tuan yang baca, saya tak pernah dengar. Kecuali seorang-seorang baca, tu boleh juga. Ini kerana kita tak pernah dengar, susah kita nak tahu di mana kesalahan. Tapi kemungkinan pertama, ada orang yang baca, mungkinlah at-tahiyatul mubarak, cara baca itu kesalahan yang pertama. At-tahiyatul mubarakatus. Kalau yang ada di depan, maknanya dia baca bukan alif ta ada syaddah, tapi dia baca alif syaddah dia buang. At-tahiyatul itu kemungkinan. Sebab kenapa masa saya mengajar di Kafa, suruh budak-budak membaca tahiyat akhir, ada yang baca macam tu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut maknanya dapat satulah dengan budak-budak. Tapi takkan ayah budak pun macam tu. Kalau ayah budak pun macam tu, teruklah. Baik, mungkinlah. Jadi kita tak apa, kita cuba baca at-tahiyatul, bukan baca dia at-tahiyatul.
bukan at-tahiyatul, tapi at-tahi. Maknanya alif ta itu ada syaddah di atas at-tahiyya. Kemudian kemungkinan lagi dia akan terlupa syaddah yang ada di huruf ya. Dia akan baca at-tahiyatul mubarakat, at-tahiyatul, bukan at-tahiyyatul. Kemungkinan, maknanya di situ kena jaga. Sebab saya tak tahu tuan-tuan yang boleh merasa, kalau ada baca oh ya juga saya baca at-tahiyatul lah sekarang, itu maknanya salah lah. Seperti kita baca astaghfirullah, banyak kita baca astaghfirullahalazim. Banyak kita baca kadang-kadang, tapi tak apalah tu, nak tak salah tak batas sembahyang. Banyak kita baca, kita perhatikan kadang-kadang kita dalam membaca astaghfirullahalazim, kita baca apa? Astaghfirullahalazim. Jadi wow, astaghfirullahalazim alladzi la, dah jadi mulut macam tu. Tetapi yang sebenarnya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, bukan astaghfirullahalazim. Kebiasaan. Begitu juga dengan ini, mungkin yang salah dia adalah pertama dia tidak ada membaca syaddah di huruf ta. Kemudian dia matikan huruf ha, at-tahiyatul. Itu kemungkinan, Baik. At-tahiyyatul mubarakatus sad. Ini pun kemungkinan dalam membaca huruf sad banyak kita yang membaca huruf sya. At-tahiyyatul mubarakatus sya. Kadang-kadang terbaca huruf sa. Ada juga dalam permasalahan huruf sad ini, dia mengeluarkan huruf sad tetapi dalam makhraj huruf tha. Contoh dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Dia baca sad tapi makhraj dia adalah makhraj huruf tha. Sa dia baca so, tapi dia baca dia at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Itu sad dalam makhraj sa. Jadi jangan baca macam tu. Kena baca at-tahiyyatul mubarakatus so. So dia, cara kita nak tanda so, dia kena ada macam orang nak siul. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Jangan tu salawat. Itu jadi makhraj sa tapi sebutan sad. Baik. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Okey, dalam syaddah ya ni memang kita banyak terlupa tuan-tuan. Jadi kena ingat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tayyibatu lillah, jangan baca tayyibatu lillah. Pertama kita baca huruf ta, salah. Yang kedua tidak ada syaddah di huruf ya, itu pun salah. Baik. Kemudian sering juga kita terbaca akhir dia at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita baca salah. Banyak dalam azan, coba tuan-tuan perhatikan, ataupun dalam iqamah banyak. Qad qamatis solah tu, qad qamatis solah. Mana ada ha di situ? Di situ adalah huruf ha. Simpul. Ha simpul. Biar ingat sikit. Ha simpul di situ. Satu saja ha pedas. Ha makan cabai satu saja. Dah pedas makan cabai kan? Itu pada hayya 'alal falah. Baru kita tutup dengan ha pedas. Itu di azan. Banyak juga kita dalam mematikan huruf ta marbutah, kita baca dia huruf ha pedas. Banyak kes-kes yang terjadi. Baik. Kemudian assalamu alayka ayyuhan. Di sini banyak syaddah pada ya. Ya ni kena berhati-hati kalau dia bersyaddah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh, jangan nanti wa barakatuh. Baca ha pula di situ. Baik. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
matikan huruf nun di akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nun itu kena tutup, jangan salihi. Kalau salihi saja tak ada tutup nun, maka kita sudah merubah arti, tuan-tuan. Karena dia, kalau kita tidak bubuh nun di akhir, maka ya itu menjadi ya nisbah. Ya nisbah artinya ya kepada saya ataupun ya kepada satu tempat. Ataupun ya disebut ya mutakallim. Jadi bahaya. Kalau kita kata hadzal kitab, ini buku. Tapi kalau kita kata hadzal kitabi, bi kita tambah pakai ya di akhir, maka ini kitab saya. Tambah ya bi di akhir. Maka berbahaya bagi bacaan yang kita tidak sempurnakan nun dia di akhir. Jadi kena baca wa ala ibadillahi salihin, kena ada nun di akhir. Baik. Asyhadu an la, ini yang banyak salah. Coba tuan-tuan dengar azan. Di Mekah pun kadang-kadang ada yang salah. Apa yang dia baca? Asyhadu an la, mana ada asyhadu an la? Itu Bangla punya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Bangla punya. Jangan ikut. Sakit kita. Itu kalau pergi ke Pakistan, ke India, itu dia orang azan macam itulah lebih kurang. Macam mana ustaz tahu? Ya dia yang mai ke sini azan macam tu. Tak buat macam mana? Yang mai ke sini kita suruh azan, dia azan macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sakit kita, tuan-tuan. Kita jangan ikut. Dia huruf shin, shin itu mati. Huruf sya itu mati. Wa ashha, ashha. Lepas shin mati baru ha, bukan asyhadu an la ilaha, bukan asyhadu an la, tapi asyhadu an la ilaha illallah. Sebab tu kata ustaz, saya tengok mayat ni saya dah bagi perucap banyak kali lah ustaz. Awak muka macam tak kena saja. Nak perucap macam mana orang yang bagi mengucap pun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Orang mati pun ni mana satu yang betul ini? Dia kata, dia tak ingat dah mana satu yang betul ni, asyhadu an la ke asyhadu an la. Jadi kita kena bagi betul cara mengucapkan dia. Ashha. Ha di dalam ada 6 huruf yang berada di halqun. Pertama ha, di atas sikit a dengan ha, di atas lagi kha dengan ra. Itu dia kita guna. Bukan ha itu di dalam dada. Jangan asyhadu an di atas perut, dalam perut kita ambil, tak betul. Kita ambil makhraj ha di sini. Bukan makhraj dia di dalam perut. Sebab tu dalam baca bukan dalam perut. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau riwayat menyatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membacakan ihdinas sirat ni 3-4 orang saja dengar. Ihdinas siratal mustaqim, maknanya bunyi itu tak sampai kedengaran 1 sampai berapa 6 orang, tapi maknanya dalam 3-4 orang yang terdekat saja boleh didengar bunyinya. Maknanya begitu dia punya lembut cara membaca bukan ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi terkeluar dengan bihun sekali. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi itu biasalah, ini perkara biasa, kadang-kadang pun kita terlepas pandang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sampai sini adalah yang perlu, yang wajib kita baca. Kalau kita tak baca sampai di sini, maka tidak sah sembahyang seseorang tersebut. Tidak sah tahiyat akhir dia. Tahiyat akhir adalah rukun qauli daripada sembahyang, maka tidak sah sembahyang dia. Baik.
Setelah itu tuan-tuan, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala, itu semua adalah sunat. Sunat yang kalau kita baca pun dapat pahala sunat, tak kita baca pun sah sembahyang. Tapi kalau kita baca memang baiklah. Sebab kenapa? Kita dalam satu perkara-perkara yang boleh kita meraih pahala sunat, maka kita buat tuan-tuan. Jangan sampai kita tak buat, rugi. Baik, insya-Allah ini saja tuan-tuan dalam permasalahan tahiyat ini. Sebab kenapa? Itulah Ustaz tak banyak mendengar di mana kesalahan yang dibaca oleh orang tersebut. Tak sama dengan Fatihah. Kalau Fatihah ni 10 surau kita pergi, 10 surau ada lain-lain cara baca. Ada kita pergi 20 masjid, 20 masjid kita boleh dapat ada, oh di sini kurang sikit, di sini tak tepat sikit kan. Lepas tu orang tanya, ustaz dah tepat sangat. Tak tepat juga. Kadang-kadang kita ralit sikit dia lari. Kita kalau baca Fatihah ni kita tak teringat anak tak ambil kat sekolah lagi, pilah tuan-tuan. Anak tak pergi tuition lagi, dia akan lari kita punya bacaan. Walaupun kita sudah baca selalu dan kita ulang-ulang selalu. Baik. Ini saja mungkin